Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah penyakit dengue. Penyakit dengue disebabkan oleh virus Aedes dan disebarkan oleh nyamuk seperti Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Penyakit Aedes wujud sejak zaman dahulu lagi, di mana record pertama ditemukan di China pada sekitar tahun 265 sehingga 420 Masehi. Di mana pada ketika itu penyakit ini digambarkan sebagai penyakit misteri yang dikaitkan dengan serangga terbang. Walaupun belum diketahui puncanya, tetapi catatan ini menjadi bukti bahwa penyakit Aedes wujud sejak zaman dahulu lagi. Seterusnya pada tahun 1779 sehingga 1780, wabak dengue mulai tersebar secara besar-besaran. Ia berlaku serentak di Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Keadaan ini berlaku karena peningkatan perdagangan dan pergerakan manusia di antara negara. Ini menyebabkan nyamuk pembawa virus mudah tersebar ke kawasan baru dan menjadikan dengue sebagai penyakit global. Tetapi pada awal abad ke-20, saintis telah pun membuktikan bahwa penyakit dengue adalah disebarkan oleh nyamuk. Kemudian pada tahun 1940-an, virus dengue berjaya diasingkan semasa Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, selepas perang dengan pembangunan bandar yang pesat dan pertambahan penduduk, ia menyebabkan lebih banyak tempat pembiakan nyamuk seperti air bertakung. Ini menyebabkan kes dengue meningkat secara cepat. Kini, dengue menjadi masalah kesehatan utama di seluruh dunia termasuk Malaysia. Kebelakangan ini, kadar insiden demam dengue telah meningkat secara mendadak di peringkat global dan menjadi ancaman kesihatan awam yang besar. Penyakit demam dengue mula dilaporkan di Malaysia sejak tahun 1902 sehingga kini. Menurut statistik tersebut menunjukkan bahawa penyakit demam dengue di Malaysia telah meningkat pada tahun 2018 sehingga 2019. Berdasarkan statistik ini menunjukkan bahawa demam dengue pada tahun 2018 berjumlah 38,190 dengan kematian sebanyak 61 dan pada tahun 2019 sebanyak 72,356 dengan kematian 108. Ini menunjukkan bahawa demam dengue di Malaysia meningkat. Antara faktor peningkatan kes dengue ialah persekitaran yang kotor. Air bertakung seperti dalam bekas menjadi tempat pembiakan nyamuk meningkat. Selain itu, faktor cuaca yang sentiasa panas dan hujan juga mempercepatkan pembiakan nyamuk dan menyebabkan banyak kawasan air bertakung. Seterusnya, kurangnya kesedaran masyarakat. Masyarakat tidak menjaga kebersihan serta tidak menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Akhir sekali ialah pengurusan sisa yang lemah. Sampah yang tidak diurus dengan baik menjadi tempat takungan air sekaligus menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Daripada aspek kesihatan, kesan penyakit dengue ialah dapat menjejaskan kesihatan fizikal manusia. Jangkitan virus dengue menyebabkan demam tinggi, sakit kepala yang teruk, sakit sendi dan otot, ruam pada kulit serta muntah. Dalam kes yang serius, pesakit boleh mengalami pendarahan dalaman atau dengue hemorrhagic fever yang boleh menyebabkan kejutan dan kematian jika tidak dirawat dengan segera. Terusnya, aspek sosial. Penyakit dengue dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Pesakit dengue biasanya perlu berehat atau dirawat di hospital, menyebabkan mereka tidak dapat hadir di sekolah atau tempat kerja. Ahli keluarga juga perlu meluangkan masa untuk menjaga pesakit. Selain itu, masyarakat perlu bekerja sama dalam aktiviti pencegahan seperti bergotong royong membersihkan kawasan dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk. Ketiga ialah aspek ekonomi. Kesannya ialah dapat menyebabkan kerugian keuangan kepada individu dan negara. Pesakit mungkin perlu menanggung kos rawatan hospital, obat-obatan, dan pemeriksaan kesihatan. Selain itu, pesakit yang tidak dapat bekerja akan kehilangan sumber pendapatan sementara. Kerajaan juga perlu mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk menjalankan program kawalan dengue seperti fogging, kempen kesedaran, dan pemantauan kes. Untuk pengetahuan semua juga, golongan yang berisiko menghidap demam dengue ialah golongan kanak-kanak, warga emas dan juga individu yang mempunyai sistem imun yang lemah.
Tanda dan gejala yang dihidapi oleh pengidap demam denggi ialah pertama, demam tinggi secara tiba-tiba. Selain itu, berasa sakit kepala yang teruk, berasa mual dan muntah dan juga badan berasa sangat letih dan juga lemah. Manakala, jika individu tersebut mengalami demam denggi yang teruk, individu tersebut akan mengalami tanda atau gejala seperti muntah yang berterusan dan juga sukar bernafas. Langkah pertama, buang air bertakung. Air bertakung di dalam bekas seperti basuh bunga, tin kosong dan tayar lama boleh menjadi tempat nyamuk Aedes membiak. Oleh itu, semua bekas yang menakung air perlu dikosongkan dan dibuang dengan segera. Langkah kedua, gunakan ubat nyamuk atau semburan serangga. Dapat membantu membunuh nyamuk di dalam rumah dan mengurangkan jumlah nyamuk. Seterusnya, kita haruslah memakai pakaian yang menutup badan, di mana kita memakai pakaian berlengan panjang dan seluar panjang agar dapat melindungi kulit daripada gigitan nyamuk. Dan langkah yang terakhir ialah kita haruslah membuang sampah dengan betul. Sampah seperti botol plastik dan kotak boleh menakung air jika tidak dibuang dengan betul. Oleh itu, sampah perlu dibuang ke dalam tong sampah yang tertutup. Kesimpulannya, denggi merupakan penyakit berbahaya yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes dan boleh membawa kepada komplikasi serius jika tidak dikawal. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk mengurangkan dan mencegah penularan denggi dalam komuniti.